Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Mr. Tech dalam video yang seterusnya. Video terbaru saya ni, setelah lama saya tak buat video. Harap maaf ya, saya entah sebenarnya tak ada mood nak buat video, tak tahu kenapa. Ada beberapa halangan. Okey, tak kisah yang tu. Hari ni saya nak buat ikan tilapia masak goreng balado. Okey, firstly kita perlu garam kunyitkan ikan tilapia kita. Kita masukkan serbuk kunyit. Kalau ada kunyit hidup, boleh guna kunyit hidup ya. Kita masukkan, kita gaulkan garam, kunyit, garam dan kunyit kepada ikan kita, dan kita perak. Campur kelate sikit dah. Kita perak lebih kurang sejam gitu. Lepas tu kita goreng. Okay, untuk first step kita garis kunyit ke ikan kita. Kita apa istilah masakan saya tak tahu sangat lah, sebab saya ni bukanlah belajar memasak. Saya ni hanya memasak suka-suka sahaja, seperti bapak-bapak yang memasak di rumah. Okay, kita garam kunyitkan ikan, kemudian kita biarkan seketika. Kita nak ikan kita rasa masin. Saya ni terlupa nak kelarkan ikan supaya garam masuk kepada isi ikan. Nak kelar, lebih baik kelar lah. Kalau tak kelar tak apa, tak ada apa pun, cuma lebih baik kelar. Kita gaulkan bagi rata sampai ke dalam. Kita nak ikan kita rasa garam lah. Okey, lepas tu kita biarkan lebih kurang selama setengah jam ataupun sejam. Okey, seterusnya kita perlu goreng ikan kita. Goreng tu terpulang, nak goreng garing ke, nak goreng separa garing ke, tapi jangan lembut ya, nanti isi ikan kita mudah hancur. Okey, tips nak menggoreng, kita perlu pastikan minyak kita betul-betul panas supaya ikan kita masak cantik. Okey, setelah saya anggarkan minyak kita dah panas, berasap-asap kuali kita goreng. Kita mula goreng ikan terlebih dahulu ya. Bismillah, hati-hati menggoreng. Make sure ikan silang kita tak nak bagi dia bersembang. Orang kata kalau ikan menghadap muka lambat masak, sebab dia menyembang antara satu sama lain. Okey, setelah ikan kita dah garing, kita angkat lah. Buat apa kita nak kasih angin, kita angkat. Cantik je masak kejadiannya ya. Jangan sampai hangus. Kita nak bagi garing saja. Okey, saya nak sudah seko lagi. Jangan tinggalkan video. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Okey, selepas kita siap menggoreng ikan kita ni, kita goreng bagi rangup, masak dan sebagainya, kita buat ke untuk sos dia lah. Untuk sos dia ataupun untuk lada dia, kita perlukan lebih kurang 7 ke 8 biji bawang merah ataupun bawang merah. Kalau nak banyak tak pun boleh, tetapi jangan terlalu banyak. Pastikan banyak sikit lah, jangan terlalu sedikit, sebab apabila kita terlalu sedikit nanti kuah dia, sos dia tu tak cukup untuk kita masak ataupun untuk kita masukkan ke ikan kita, untuk kita curahkan ke ikan kita. Okey, saya guna lebih kurang 10 biji bawang merah, lepas tu 4 biji bawang putih. Kalau nak masukkan serai boleh, tetapi saya tak suka serai untuk masakan saya, jadi saya tak masukkan. Yang tu optional lah, pilihan masing-masing. Okey, 10 biji bawang merah,
4 biji bawang putih, kemudian lebih kurang 15 biji cili padi. Lebih kurang lah ya. Kalau suka pedas, masukkan banyak sedikit. Kalau tak suka pedas, jangan masukkan banyak lah. Selepas itu kita masukkan lebih kurang segelas air untuk dikisar. Kemudian kita kisar. Okey, selepas kita kisar bahan kisar kita, kita masukkan ke dalam kuali untuk kita tumis. Minyak kita tak perlu guna minyak baru, cukup minyak yang kita sudah menggoreng ikan tadi. Dia lebih sedap, ada flavor ikan. Kita tumis sehingga bahan kisar kita betul-betul garing dan rangup. Rahsia untuk bahan-bahan tumisan seperti ini, contohnya sambal telur, tumis telur, ataupun sambal ikan bilis ke, ikan bilis tumis ke, something like that, masak ayam, masak merah ke. Bahan kisar ni kita perlu tumis sehingga betul-betul garing, sehingga betul-betul masak, supaya kita tak nak ia mudah hangit, mudah basi, dan kita nak dia rasa sedap. Kalau tak betul-betul masak, kalau tak masak seroti, dia jadi mudah basi lah. Kalau orang Kelantan kecek, jadi mudah basi. Sebab tu kita kena make sure dia betul-betul masak lah. Okey, iklan secara sepintas lalu. Ikan talapia ni saya diberi oleh apa ni, penternak ke apa, pengusaha ikan kolam, kecik Kelantan mudah dah. Ikan talapia ni set merah bui ko ambo, nak suruh makan lah, sebab ambo ada kerja sikit dengan pok dia. Jadi dia bagilah sikit sorang. Antaranya ambo ada sekali masa tu. Jadi kalau siapa-siapa nak order, kalau siapa-siapa nak order ikan talapia ke, ikan keli ke, ikan patin ke, boleh rujuk saya, telefon ataupun WhatsApp, ataupun rujuk mereka sendiri. InsyaAllah sekiranya ikan ada stok, kita boleh bagi, kita boleh jual, kita boleh bukan bagi, kita boleh jual. Dan semua pengusaha ini adalah Muslim dan Melayu. Jadi kita tak perlu ragu-ragu lah dia bagi makan apa dan sebagainya. Memang semuanya halalan thayyiban. Tuan yang bagikan kat saya ni, semoga beliau murah rezeki lah ya. Okey, setelah kita tengok bahan tumis kita sudah mula nak garing, kita boleh masukkan sekeping asam keping ataupun ayam asam jawa, ataupun saya tengok setengah orang tu yang guna cuka makan. Anda boleh cuba, tapi saya rasa sedap guna asam jawa ataupun asam keping. Saya rasa lah, bagi pandangan saya dan test saya. Dan seperti biasa, kalau kita menumis, memang kita tak dapat elakkan daripada letupan bom seperti ini. Okey, setelah sambal lado kita, untuk ikan kita dah mula betul-betul kering, dah mula garing, kita boleh masukkan garam. Kenapa kita tak masukkan garam awal-awal? Kerana kalau kita masukkan awal-awal, nanti kita mudah untuk terlajak garam ataupun tersalah masukkan garam. Nanti ia jadi terlajak masin. Sebab apa? Sebab kita masukkan ketika dia masih lagi air banyak, kita rasa perlu masukkan banyak garam, jadi kita masukkan garam. Setelah air kering, sambal kita mula kering, dia akan jadi lebih masin. Sebab tu kita better kita masukkan apabila ia sudah mula kering. Dan saya nak ia kering sikit lagi. Dan kita masukkan sedikit gula, sedikit saja, hanya sejemput, untuk kita imbangkan rasa. Bukan kita nak bagi manis, tetapi untuk kita balancekan rasa dia.
sedikit saja, tidak perlu banyak, nanti ia tak sedap. Okey, setelah sambal kita sudah mula garing, kita perlahankan api. Kita masukkan bawang Holland kita untuk menambahkan rasa. Kita kacau sehingga bawang Holland kita mula layu, and then kita bolehlah angkat. Sepatutnya masukkan lebih awal sedikit, tapi saya terlupa. Okey, setelah bawang Holland kita mula layu, kita boleh padamkan api. Kita boleh angkatlah. Kita boleh masukkan di ikan tilapia kita yang sudah digoreng. Tak cantik-cantik asam keping tu kita tak perlulah masukkan sekali, nanti orang tergigit asam, masam mukanya. Masukkan sepenuhnya dengan cantik, biar rata, biarlah secantik tuannya. Kalau tuannya cantik tu biarlah kerjanya cantik. Kalau tuan tu tak cantik, biarlah kerja pun cantik. Janganlah tuan dah tak cantik, kerja pun tak cantik. Tak maulah macam tu. Oops. Kasih rata. Ni kan apabila kita guna banyak bawang, jadi kuah kita akan lebih banyak dan lebih sedap lah kita nak gaulkan dengan nasi. Kalau tak nampak rupa ikan lah. Okey, tada! Baiklah, selesai sudah ikan tilapia goreng balado. Selamat mencuba resipi yang mudah, simple dan sedap. Yang pentingnya cepat. Okey, harap maaf sebab saya tak buat video dalam masa yang agak lama. Antaranya saya kekurangan peralatan dan kekurangan kamera untuk saya buat rakaman. Sekarang ni saya tengah saya duk tengok si PPT, nak beli bagai-bagai lah. Untuk amba buat video yang seterusnya dalam keadaan yang lebih selesa sikit. Sekarang ni pun boleh buat video tapi kurang selesa sedikit, jadi mood pun jadi malas lah sikit. Apa pun doakan supaya saya sentiasa rajin untuk buat konten kepada anda, konten yang simple, sedap dan mudah dan cepat. Yang penting jom cuba. Assalamualaikum.